YB Khairi. My question to you is, since there are vaccine hesitancy surrounding the AstraZeneca vaccine, will the government consider voluntary registration for the AstraZeneca vaccine? Thank you. Terima kasih atas soalan yang berkenaan dengan vaksin AstraZeneca. Seperti mana yang sedia maklum, Jawatankuasa Jaminan Akses Vaksin dalam sidang minggu lepas telah memutuskan bahawa vaksin AstraZeneca akan terus dipakai di Malaysia mengikut panduan yang telah dikeluarkan oleh Jawatankuasa Teknikal yang dikemusikan oleh Dr. Kalai, iaitu Pengarah Institut Pendidikan Klinikal Malaysia. Pada hari Isnin yang lepas, pasukan pakar yang saya maksudkan tadi telah mengadakan satu sidang akhbar untuk memberi penerangan mengenai keselamatan vaksin ini. 3 syarat yang ditetapkan oleh kumpulan pakar yang diketuai oleh Dr. Kalai dalam menentukan penggunaan vaksin AstraZeneca di Malaysia, iaitu sama ada ia mampu mengurangkan kemasukan ke hospital, mengurangkan kemasukan unit rawatan rapi dan risiko kematian akibat COVID-19. Setelah penilaian rapi, mereka mendapati kebaikan vaksin ini jauh melebihi kemudaratan, terutamanya berkenaan kes pembekuan darah. Mengikut data yang kita telah perolehi, hanya negara Norway, Denmark dan Hong Kong saja telah menangguhkan penggunaan vaksin AstraZeneca. Kesemua negara Eropah dan negara-negara lain telah sama ada terus menggunakan AstraZeneca ataupun telah memulakan semula setelah ditangguhkan untuk dibuat penilaian. Risiko pembekuan darah apabila kita melihat kepada vaksin AstraZeneca dan dibandingkan dengan keadaan-keadaan yang lain. Sebagai contoh, kemungkinan untuk mendapat pembekuan darah ataupun blood clot apabila kita dijangkiti dengan COVID-19 adalah 16.5%. Kemungkinan kita mendapat pembekuan darah. Pembekuan darah daripada kita mengisap rokok adalah 0.18%. Pembekuan darah daripada kita menggunakan birth control pill adalah 0.05% hingga 0.12%. Risiko pembekuan darah daripada vaksin AstraZeneca adalah 4 kes dalam 1 juta vaksin, iaitu 0.0004%. 0.0004%. Jadi vaksin AstraZeneca, risiko pembekuan darah adalah sangat kurang berbanding dengan jangkitan COVID-19, berbanding dengan mengisap rokok dan juga berbanding dengan sesiapa yang mengambil birth control pill. Namun demikian, kita juga telah mengambil perhatian terhadap kegusaran dan keraguan sesetengah pihak berkenaan dengan vaksin ini. Walaupun Kementerian Kesihatan dan juga CITF, COVID Immunization Task Force, berpendapat sama dengan kumpulan pakar, iaitu vaksin AstraZeneca ini vaksin yang selamat dan juga berkesan. Pada masa yang sama, kita tidak mahu menggugat program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Dan dalam hal ini, saya dan Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Adham telah bincang dengan teliti tentang penggunaan AstraZeneca ini. Kita tidak mahu membazirkan vaksin ini yang berkesan, yang selamat. Tetapi pada masa yang sama, kita memahami bahawa dalam keadaan hari ini, mungkin sains dan juga fakta tidak dapat mengatasi kebimbangan orang ramai dan juga berita palsu yang tular. Jadi setelah kami bincang, kami telah setuju kepada satu langkah proaktif yang saya rasa pertamanya dapat terus kita menggunakan vaksin AstraZeneca, tetapi pada masa yang sama kita dapat menangani ketakutan dan kerisauan rakyat terhadap vaksin AstraZeneca ini yang sebenarnya tidak berasaskan kepada sains, tapi kita ambil maklum bahawa this is what the public feels. Jadi kita ingin umumkan pada hari ini bahawa vaksin AstraZeneca tidak akan digunakan pakai dalam PPV biasa. Kita tidak akan pakai dalam program arus perdana imunisasi COVID-19 kebangsaan. Ya, kita akan membuka PPV khas bagi vaksin AstraZeneca dan kita akan buka
kepada orang ramai yang secara sukarela setelah melihat segala fakta berkenaan dengan AstraZeneca untuk tampil berdaftar di PPV khas yang akan kita buka ini untuk mengambil vaksin AstraZeneca. Satu sistem tempahan akan dibuka untuk orang ramai membuat tempahan janji temu dan ia akan dilaksanakan berdasarkan kaedah first come first serve kepada semua. Kita tidak hadkan kepada golongan dalam fasa 2. Kita buka kepada sesiapa yang ingin datang untuk mendapat vaksin AstraZeneca, dan kita akan buat penilaian pre-vaccination screening di PPV tersebut, dan setelah kita dapati bahawa mereka itu layak untuk terima, maka mereka akan diberikan vaksin AstraZeneca. Kita buat keputusan ini kerana ada kegusaran berkenaan dengan vaksin AstraZeneca. Untuk vaksin Pfizer dengan Sinovac tidak ada kebimbangan. Jadi itu terus akan diguna pakai dalam PPV lain. Jadi bagi mereka yang telah mendapat janji temu dan juga ibu bapa yang telah dapat janji temu melalui sistem MySejahtera, jangan risau. Ya, mereka akan diberikan vaksin Pfizer ataupun kalau tidak Sinovac. AstraZeneca hanya diguna pakai di PPV khas yang akan kita umumkan nanti, mana kita akan buka on a first come first serve basis. You can book your appointments and you can go and get your AZ vaccines. Kita akan buka kemudahan ini di negeri Selangor dan juga di negeri wilayah Persekutuan Kuala Lumpur for the first 268,600 doses. Ya, dan keputusan ini dibuat oleh Menteri Kesihatan dan saya atas pertimbangan kawalan wabak. The case numbers in Selangor and in KL are still very high, so we've decided to divert the 268,600 AZ vaccines to Selangor and to KL. I have spoken to the Menteri Besar of Selangor yesterday for Selangor to come up with the appropriate PPV in Selangor, and also for us to look for a PPV in KL, which will do this 268,600 doses. The interval for the AZ vaccine that we have agreed upon, and I've discussed this with the Director General of Health, will be a 12-week interval, which is the interval that has been recommended also by the WHO, and that is practiced by MRHA in the United Kingdom. With a 12-week interval for the AZ vaccine, we can vaccine more people, give the first dose to more people. Dan kita menjangkakan bahawa bekalan tambahan AZ akan sampai pada bulan Mei untuk kita memberi dos kedua. Dan saya juga I've made an offer to the state of Sarawak. They are also a red state and a state that wants to complete the vaccination by a certain time because of their concerns of having the state election, for them to also consider the use of the AZ vaccine. So while the health advisory is consistent, we feel that the AZ vaccine is safe, the AZ vaccine is efficacious, and the NPRA registration for the AZ vaccine is for 18 and above. Yeah, it's for 18 and above. So we go with the regulatory approval of the AZ vaccine, which is 18 and above. We will open it to Selangor and Kuala Lumpur at a special PPVs on a first come first serve basis, and we will open a booking system shortly. Thank you.